Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Fit Zakaria. So, hari kita akan sambung untuk sains tempat iaitu bentuk tenaga. Okey, cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks dan juga alat tulis. Jika anda perhatikan pada gambar yang cikgu berikan ini, banyak rupanya bentuk tenaga di sekeliling kita. Tak sabar nak tahu? Jom kita teruskan. Okey, untuk bentuk tenaga pada hari ini, okey, objektif pembelajaran kita, okey, diharap di akhir PDP nanti murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis bentuk tenaga di sekeliling kita dan juga dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian. Banyak ni kita nak belajar, so tolong fokus. Okey, jom kita kenali bentuk tenaga. Jika anda perhatikan pada gambar yang cikgu berikan ini, ada beberapa bentuk tenaga yang cikgu rasa anda selalu lihat, kan? Tapi tak perasan. Okey, jom kita teruskan. Untuk bentuk tenaga yang pertama ialah tenaga suria. Okey, jika anda perhatikan, tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey, kita akan teruskan untuk tenaga yang seterusnya. Seterusnya ialah tenaga haba. Jika anda perhatikan pada gambar ini, okey, haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, tak kisahlah daripada api, okey, ataupun daripada arang batu dan sebagainya. Okey, itu adalah tenaga haba. Seterusnya ialah tenaga cahaya, ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Jika contoh di sini adalah mentol, okey, tak kisahlah sama daripada mentol, lampu suluh, okey, TV, lampu telefon anda, semua pun akan menghasilkan tenaga cahaya, iaitu tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Okey, seterusnya ialah tenaga bunyi. Okey, kita dah belajar sebelum ni tentang bunyi. Okey, tenaga bunyi ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tak kisahlah sama ada daripada drum, okey, ataupun gitar, kita ketuk pintu pun akan menghasilkan bunyi kerana tenaga tersebut dihasilkan oleh objek yang bergetar. Okey, seterusnya tenaga kimia. Okey, tenaga ni sangat penting, terutamanya untuk kita lah. Okey, kerana tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan. Okey, makanan yang kita makan tu kan akan menghasilkan tenaga kimia. Bahan api fosil seperti petroleum, okey, arang batu. Okey, seterusnya biojisim. Contoh seperti kayu dan juga najis haiwan. Dan akhir sekali bateri pun ialah tenaga kimia. Kerana tenaga yang tersimpan dalam bateri ini ialah tenaga kimia. Okey? Seterusnya ialah tenaga kinetik. Ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Tak kisahlah sama ada menaiki kenderaan ataupun kenderaan itu tersendiri. Okey, sebarang objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik, iaitu tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Alright? Seterusnya ialah tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada suatu kentikian. Contohnya, buah kelapa ni berada pada ketinggian yang tertentu. Okey, so buah kelapa ni mempunyai tenaga keupayaan. Seterusnya, objek yang diregangkan. Contohnya macam pemanah ni. So panah yang ditarik ni ada regangan. Okey, so tu yang kalau dia tarik dengan lebih kuat, pemanah menarik anak panah dengan lebih kuat, anak panah tersebut akan bergerak jauh kerana anak panah tersebut mempunyai tenaga keupayaan. Seterusnya, objek yang dimampatkan. Paling senang kita boleh lihat dekat gambar ni ialah gambar spring. Jika spring kita mampatkan, cuba anda lepaskan, dia akan terlompat-lompat. Kerana objek tersebut iaitu spring yang dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan. Alright?
seterusnya ialah tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okey, so uranium ni ada tenaga nuklear. Alright, so seterusnya kita akan lihat perubahan bentuk tenaga. So apa yang kita akan pelajari dalam perubahan bentuk tenaga ini? Okey, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tadi kita dah belajar beberapa contoh bentuk tenaga seperti tenaga kimia pada makanan ini, okey, tenaga upayaan pada penerjun ini, okey, tenaga haba pada api ini, tenaga cahaya pada televisyen ini. Okey, so apa yang anda perlu fahami untuk perubahan bentuk tenaga ialah simbolnya, iaitu jika simbol anak panah menunjukkan berubah kepada. Jika simbol tambah maksudnya perubahan tersebut terdapat lebih daripada satu bentuk tenaga. Okey, kemudian dan yang paling penting, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, untuk fahami dengan lebih lanjut, cikgu ada menunjukkan beberapa contoh. Jom. Okey, so gambar kita lihat ada seorang lelaki sedang makan. Okey, dan juga selepas itu dia pun menaiki basikal. So, apakah perubahan tenaga untuk lelaki tersebut semasa mengayuh basikal? So, tadi kita dah belajar tentang tenaga yang terdapat dalam makanan ialah tenaga kimia. Akan berubah kepada tenaga kinetik, iaitu tenaga kinetik ialah tenaga yang diperoleh daripada objek yang bergerak. Jika anda lihat, dia mengayuh basikal ni kan, so dia ada tenaga kinetik. Tenaga kimia ialah tenaga yang diperoleh daripada makanan yang dimakan oleh lelaki tersebut. Macam kita lah, kita kalau tak makan, kita pun tak ada tenaga kan. So, sebab kita tak ada tenaga kimia daripada makanan kita itu. Dan tenaga kinetik ini pula, daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, iaitu tenaga daripada makanan digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Barulah lepas makan, kita sebut ada tenaga kan. So, tenaga kinetik tersebut digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Alright. Jom kita tengok contoh yang lain pula. So kat sini kita ada gambar televisyen kan. So, apakah yang anda dapat lihat perubahan untuk televisyen ini? Mula-mula sekali kita buat apa? So untuk menghidupkan televisyen, apa yang anda perlu lakukan? Bayangkan tak ada rumah anda blackout. So, anda pun tak boleh tengok TV. Maksudnya di sini kita kena menghidupkan televisyen, iaitu memerlukan tenaga elektrik untuk menghidupkan televisyen dan berubah kepada tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Perasan tak? Bila anda hidupkan suis, anda menyalurkan tenaga elektrik kepada televisyen ini. Selepas itu, televisyen ini pun bercahaya, iaitu tenaga cahaya dan seterusnya berbunyi. Maksudnya tenaga elektrik ini berubah kepada tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Tenaga elektrik ni kita dapat daripada litar elektrik televisyen tersebut dan berubah kepada tenaga cahaya, iaitu televisyen akan memancarkan imej. So tenaga cahaya tu kita nampak daripada imej tersebut. Seterusnya tenaga bunyi, daripada bunyi televisyen itu, so itulah tenaga bunyi, kerana bergetar televisyen itu tersebut dan menghasilkan tenaga bunyi. Jom tengok contoh seterusnya. Ini gambar api ni, sangat marak. So, apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa menyalakan api? Pertama sekali kita lihat dulu, ada kayu dekat sini. So kayu kat sini akan menghasilkan api. So, apakah perubahan tenaga tersebut semasa menyalakan api? Kita ada tenaga kimia. Tenaga kimia, iaitu daripada kayu tersebut. Akan berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Tenaga kimia ni tersimpan dalam bahan bakar tersebut, iaitu kat sini ialah kayu api. Seterusnya berubah kepada tenaga haba, iaitu api akan menghasilkan haba. So bila kita dekat dengan api, kita akan rasa panas, iaitu tenaga haba.
Okey, dan seterusnya akan juga menghasilkan tenaga cahaya, iaitu api ni kita lihat akan memancarkan cahaya. Okey, so dekat sini kita boleh lihat apabila kita menyalakan api, tenaga kimia akan berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Nampak simple kan? Tapi ini adalah perubahan tenaga yang berlaku semasa menyalakan api. Seterusnya, okey, dekat sini kita lihat ada penerjun. Jika anda lihat baru-baru ni, okey, wakil Malaysia di Olimpik pun ada juga buat terjunan. So, apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa terjun dari papan terjun? Okey, so ingat lagi tak? Okey, so budak lelaki ni berada di kedudukan yang sangat tinggi. So, dia akan terjun. Bila terjun, dia akan bergerak. Bila bergerak, dia akan mengeluarkan bunyi bila bersentuh dengan air tersebut semasa dia dah masuk ke dalam air. So, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Jika berada di tempat yang tinggi, okey, tenaga keupayaan akan berubah kepada tenaga kinetik. Dia akan melompat. Dan seterusnya tenaga bunyi. Okey, iaitu tenaga keupayaan ialah kedudukan penerjun yang tinggi. Seterusnya akan berubah kepada tenaga kinetik. Okey, so kat sini kita nampak pergerakan penerjun. Dan seterusnya bila dia terjun dan sampai pada air, bunyi percikan air. Maka akan daripada tenaga keupayaan akan berubah kepada tenaga kinetik. Dan juga seterusnya tenaga bunyi. Okey, jom kita tengok contoh lagi. Okey, ni kita ada gambar lampu suluh. Okey, lampu suluh kita letak dalam dia ada apa? Ada bateri kan? So, bila ada bateri barulah akan menghasilkan cahaya. Kalau tak ada bateri, tak terhasillah cahaya. Okey, so apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa menyalakan lampu suluh? Okey, so bateri tersebut ialah tenaga kimia dan akan berubah kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba dan juga tenaga cahaya. So, tenaga kimia ini dapat daripada tersimpan dalam bateri dalam lampu suluh ini dan berubah kepada 3 bentuk tenaga, iaitu tenaga elektrik. Okey, so daripada bateri tersebut, so akan berubah kepada tenaga elektrik dalam elektrik lampu suluh tersebut. Seterusnya akan menghasilkan tenaga haba. Okey, mentol akan menjadi panas. Dan seterusnya tenaga cahaya. Okey, dan mentol pun menyala. Nampak tak, daripada satu bentuk tenaga ini akan berubah kepada 3 bentuk tenaga yang lain semasa menyalakan lampu suluh. So, tenaga kimia ni dia tidak akan hilang, tapi akan berubah bentuk kepada 3 bentuk tenaga yang berbeza. Okey? Okey, seterusnya kita dapat lihat ialah kalkulator dan juga ini panel suria. So, anda dapat clue di sini. Okey, so kalkulator ni dia hasilkan daripada panel suria, dapat tenaga daripada panel suria. Okey, so kita dapat lihat sini ketika menggunakan kalkulator suria. Okey, so perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga suria akan berubah kepada tenaga elektrik dan juga tenaga cahaya. Okey, tenaga suria ni datangnya daripada matahari. So, bila matahari memancarkan pada panel suria akan menyerap cahaya matahari tersebut dan seterusnya akan berubah kepada tenaga elektrik, iaitu dalam litar kalkulator tersebut. Dan seterusnya tenaga cahaya yang akan memancarkan cahaya dan terus menunjukkan nombor. Okey. Okey, seterusnya di sini kita ada kereta dan juga minyak. So, apakah yang akan berubah ketika kenderaan bergerak? Tenaga apa? Okey, tenaga kimia datang daripada bahan api fosil iaitu petroleum dan akan berubah kepada tenaga kinetik. Nampak kereta ni bergerak kan? So, tenaga kimia ni datang daripada bahan api fosil dan akan berubah kepada tenaga kinetik, itu pergerakan kereta. Nampak kan? So, dekat sini perubahan tenaga yang sangat penting. Kalau tak ada lah kita letak bahan api fosil dalam kereta ni, maka kereta ni pun tidak akan bergerak kerana tiada tenaga kinetik yang akan berubah daripada tenaga kimia. Dan akhir sekali, kita ada semasa fotosintesis. Ini sangat penting. Kalaulah
tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis, kita pun tak ada tumbuh-tumbuhan yang akan membekalkan oksigen kepada kita. So, apakah perubahan tenaga yang berlaku? So tenaga cahaya, pokok akan menyerap tenaga cahaya dan seterusnya akan berubah kepada tenaga kimia. So, tenaga cahaya datang daripada matahari dan berubah kepada tenaga kimia, iaitu tersimpan sebagai kanji, akan berubah kepada bunga, buah dan sebagainya. Jom kita tengok yang seterusnya, iaitu ulang kaji. Jom kita ulang kaji. Bentuk tenaga tadi ada banyak kan? Yang pertama sekali ialah tenaga haba, cahaya dan juga suria. Alright, seterusnya kita ada tenaga kinetik. Tenaga keupayaan untuk objek yang berada di tempat yang tinggi dan juga tenaga kimia, contoh seperti daripada makanan. Dan akhir sekali tenaga nuklear daripada bahan seperti uranium dan juga tenaga bunyi datang daripada objek yang bergetar. Dan tadi kita telah melihat beberapa contoh perubahan bentuk tenaga. Contoh seperti pokok ni daripada tenaga kimia datang daripada tenaga kimia ni datang daripada tenaga cahaya ni, tenaga suria ni. So dia akan menghasilkan tenaga kimia yang seterusnya dapat memberi manfaat kepada tumbuhan dan juga haiwan dan juga manusia juga. Untuk tugasan, ada dua cara tugasannya. Yang pertama sekali buku mesra digital. Sila buat muka surat 66 dan 67 dah siap. Jangan lupa WhatsApp cikgu ya untuk semakan. Seterusnya, buku teks. Jika anda tiada buku mesra digital, sila buat buku teks muka surat 140 nombor 2 sahaja. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama cikgu semasa kelas ini. So jangan lupa klik like dan share. Seterusnya komen dan akhir sekali subscribe kepada channel cikgu kerana anda akan menjadi orang yang pertama untuk mengetahui video terbaru dari cikgu. Sehingga kita jumpa lagi di kelas yang lain. Assalamualaikum. Bye.